10 helikopter tempur termahal dan canggih di dunia. Tahukah korang bila helikopter pertama yang diterbangkan? Pada 29 September tahun 1907, helikopter pertama diterbangkan bernama Breguet Richard di Douai, Perancis. Heli ini diterbangkan menggunakan 4 orang yang memegang kakinya. Ketika itu, kejuruteraan masih dalam eksperimen membuktikan keberhasilan jentera boleh terbang secara vertikal menggunakan kipas. Helikopter kemudian berkembang dengan pelbagai teknologi terbaru. Bahkan sekarang direka lebih canggih, helikopter telah digunakan sebagai pesawat tempur atau misi ketenteraan. Sehingga hari ini, teknologi helikopter masih lagi dalam proses penambahbaikan untuk masa depan. Jom kami senaraikan 10 helikopter tempur termahal dan tercanggih di dunia. Nombor 10, Boeing CH-47 Chinook, bernilai $29 juta Amerika Serikat. Dibangunkan untuk tentera Amerika pada tahun 1962, namun ada 19 negara yang memilikinya saat ini termasuk England, Itali dan Jepun. Helikopter ini boleh angkat beban seberat 10 tan muatan dengan terisi 33 orang penumpang. Tahan lasak dalam apa jenis cuaca dan merupakan helikopter pengangkut yang paling terbaik di dunia. Nombor 9, Bell AH-1Z Viper, bernilai $30 juta Amerika Serikat. Ia adalah helikopter penyerang yang dilengkapi senjata canggih seperti mesin gun dan peluru berpandu. Boleh terbang setinggi 6,000 meter dan meluncur dengan kecepatan maksimum 289 km per jam. Boleh beroperasi dalam apa jua keadaan cuaca siang dan malam. Saat ini digunakan oleh tentera Marin Amerika. Nombor 8, Kazan Mi-35M, bernilai $36 juta Amerika Serikat. Ini adalah helikopter buatan Rusia. Ia digunakan sebagai petempur sokongan kepada tentera darat Rusia. Dilengkapi dengan sistem sangat berteknologi tinggi. Ia dikatakan heli tempur generasi baru dalam generasi heli Rusia. Siap sedia bertempur di mana sahaja dalam apa jua kondisi cuaca buruk. Nombor 7, NH-90NFH, bernilai $39 juta Amerika Serikat. Helikopter ini dihasilkan oleh syarikat NH Industry. Perusahaan ini dikatakan berhubung kait dengan NATO. Helikopter ini merupakan heli angkatan laut yang paling moden. Ia mampu menjalankan misi tempur, pencarian, penyelamatan dan penghantaran. Dapat menampung 14 penumpang. Boleh beroperasi dengan cekap walaupun ketika angin kencang ataupun hujan ribut. Nombor 6, Denel AH-2 Rui Vogue, bernilai $40 juta Amerika Serikat. Pada awal tahun 1980-an telah dibangunkan oleh perusahaan Afrika bernama Atlas atau nama sekarang Denel Aviation. Dikatakan merupakan helikopter tempur yang paling digeruni dan terbaik di dunia pada ketika itu. Serangan helikopter ini dikatakan mampu menghancurkan kereta kebal. Produksinya telah dihentikan tetapi untuk memilikinya perlulah ada $40 juta Amerika Serikat. Nombor 5, Sikorsky SH-60B Seahawk, bernilai $40 juta Amerika Serikat. Heli ini digunakan untuk banyak tujuan seperti pencarian dan penyelamatan, penangkapan, bantuan komunikasi, bantuan kecemasan, angkat barang dan operasi khusus oleh Angkatan Laut Amerika. Helikopter ini hanya boleh dinaiki 5 orang penumpang sahaja. Kelajuan maksimum adalah 333 km per jam. Nombor 4, Eurocopter Tiger UHT, bernilai $50 juta Amerika Serikat. Helikopter ini dibangunkan untuk tentera darat Jerman pada tahun 2005. Heli ini dioperasikan dengan 2 orang sahaja iaitu pilot dan penembak. Heli ini dikatakan lasak untuk pertempuran udara, darat dan laut. Mampu terbang vertikal dengan kelajuan tinggi dan boleh terbang sejauh jarak 800 km.
Nombor 3, Boeing AH-64 Apache. Bernilai $52 juta Amerika Serikat. Helikopter multi-tempur ini mempunyai 4 bilah kipas, mesin gun dan pelbagai lagi senjata bahaya yang digeruni oleh pihak musuh. Sejak 1983 sebanyak 2,000 unit Apache telah dihasilkan dan dijual ke serata dunia. Heli ini dikatakan berbahaya, tahan lasak dan menjadi keutamaan dalam segala jenis pertempuran. Nombor 2, Sikorsky CH-53K King Stallion. Bernilai $65 juta Amerika Serikat. King Stallion ini merupakan helikopter terbesar dan terberat yang dibangunkan untuk tentera marin Amerika. Dilengkapi dengan senjata canggih dan ia mampu membawa 40 orang penumpang. Menggunakan 3 mesin turboshaft, boleh terbang selaju 762 meter per minit dan jarak penerbangan sejauh 841 km. Nombor 1, Bell Boeing V-22 Osprey. Bernilai $68 juta Amerika Serikat. Ini dia helikopter termahal dan canggih di dunia pada ketika ini. Helikopter tentera multi-misi yang digunakan tentera udara Amerika sejak 10 tahun lalu. Ia memerlukan puluhan tahun untuk membuat kajian terhadap pembangunan helikopter ini. 2 turboshaft enjin Rolls-Royce mampu membawa helikopter ini terbang selaju 500 km per jam. Senang cerita dari segi rekaan dalaman, luaran dan enjin semuanya tip-top. Musuh pasti gerun bila jumpa helikopter ini dalam peperangan sebenar. Amat-amat dahsyat. 5 sebab kenapa motor RXZ mahal harga Yahudi. Walaupun CC rendah tetapi harganya mengalahkan motosikal berkuasa tinggi. Saban hari kita mendengar ada sahaja berita tentang motor RXZ yang dijual dengan harga yang sangat tak masuk akal. 70k, 80k, 100k pun ada. Sebab apa? Banyak motosikal berkuasa tinggi yang ada di pasaran boleh dapat dengan harga sebanyak itu. Tapi kenapa RXZ yang hanya 135cc ini menjadi fenomena? Di sini kami ingin berkongsi dengan korang 5 sebab kenapa motosikal Yamaha RXZ menjadi sangat mahal pada hari ini. Apa yang best sangat? Mungkin budak muda boleh tengok video ini untuk tahu sebabnya. Jom kami senaraikan. Kelima, menjadi hobi dan bahan koleksi peribadi. Motor RXZ pada hari ini boleh dikatakan menjadi barang koleksi pada peminatnya. Ada di kalangan peminat yang memiliki RXZ hari ini akan simpan baik-baik dalam rumah kerana hanya menjadikan motor ini sebagai satu koleksi berharga. Mungkin hanya digunakan untuk berkonvoi beramai-ramai sahaja tetapi bukan untuk dibawa pergi ke tempat kerja. Kalau ada pun yang bawa, mungkin dah tak ramai. Ramai dah ada motor kedua untuk ke tempat kerja. Alat gantinya juga mahal dan susah didapati sekarang, jadi tak hairanlah pemilik RXZ menjaganya dengan penuh kasih sayang. Bila dah jadi hobi, berapa harga sekali pun sanggup dihabiskan. Keempat, reka bentuk motor cantik dipandang dan merentas zaman. Ramai yang pelik dan mempersoal apa yang menariknya reka bentuk RXZ ni. Tetapi perlu diingat ketika ia dilancarkan lebih 30 tahun lalu, reka bentuknya itu boleh dianggap merentas zaman. Malah sehingga kini, ia masih boleh dianggap menarik dan sedap dipandang. Publisiti meluas tentang mat rempit pada zaman itu juga menjadikan motor ini sangat popular mengatasi model-model motosikal lain yang wujud di zamannya. Motor ini sudah boleh dianggap sebagai motosikal klasik di zaman ini. Anak muda hari ini hanya mampu mendengar cerita legenda yang disampaikan oleh orang tua tentang zaman kegemilangan emas RXZ. Ketiga, motor ini laju, lincah dan tahan lasak di atas jalan. Jika korang pernah menunggang RXZ pasti tahu kuasa jentera ini. Walaupun mempunyai cc 135 sahaja, tetapi kekuatan RXZ 2-stroke ini sangat power walaupun dalam spek biasa di zamannya. Dikatakan kelajuannya boleh melepasi 180 km per jam. Bila dah laju, pastilah dijadikan bahan berlumba. Sebab itulah mat rempit suka motor ini.
Ramai juga yang memiliki jentera ini untuk dijadikan kenderaan utama untuk kegunaan harian seperti pergi kerja sehingga sekarang. Cuma kena tingkatkan ciri keselamatan lebih, sebab barang panas. Kedua, motor paling popular di kalangan remaja 80-an. Pengeluaran motor pertama RXZ bermula sejak tahun 1985. Banyak anak muda pada ketika itu yang memiliki jentera ini sehinggalah banyak kumpulan-kumpulan motosikal muncul menggunakan jentera ini. Maka secara tidak langsung motosikal ini memberikan sentimental value kepada pemiliknya yang sudah tua hari ini. Motosikal ini juga sering dikaitkan dengan aktiviti tidak bermoral anak muda zaman tersebut seperti kumpulan samseng, lumba haram, modifikasi melampau dan sebagainya. Walaupun tidak semua pemiliknya begitu, tetapi sedikit sebanyak sesiapa yang menggunakan RXZ pasti terpalit dengan gelaran mat rempit. Ada yang bangga digelar mat rempit, ada juga yang meluat mendengarnya. Pertama, pengeluaran model RXZ tidak dikeluarkan lagi oleh Yamaha. Yamaha telah memutuskan untuk menghentikan pengeluaran RXZ pada akhir tahun 2008 kerana ingin memberi laluan pada motosikal Yamaha 125Z dan Y suku. Oleh kerana pengeluaran RXZ telah terhenti, maka secara automatik motosikal ini hanya menjadi legenda di kalangan penggemarnya. Secara tidak langsung orang mula menyimpan jentera ini kerana sudah pasti harga jentera ini akan melambung tinggi. Antara sebab lain dihentikan pengeluarannya juga adalah atas faktor mengawal pencemaran alam sekitar kerana motor ini mengeluarkan asap yang banyak. Syarikat Jepun mempunyai polisi ketat dalam hal menjaga alam sekitar. Semua kenderaan Jepun pada hari ini dikatakan mesra alam sekitar. Itulah tadi kisah kenapa RXZ mahal. Harap info ini memberikan sedikit pencerahan kepada korang yang terkejut dengan harga RXZ sekarang. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa di next video.